Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, kita tengok balik tajuk kita pasal tajuk ni tak begitu menjadi dalam yang saya download. Kita download semula yang berkaitan dengan hak cipta ni. Yang kelima, min nahiyatil qiyas fakama yatamatta'u as-sani' al-mumtid bihaqqi at-tamalluk lima sana'ahu aw antajah. Dari segi kias kita, sebagaimana orang yang mencipta sesuatu dan menghasilkan sesuatu berhak menikmati hak pemilikan terhadap apa yang dicipta dan terhadap apa yang dikeluarkan. Wal khiyar fi itahatil fursal istifade bi intajihi aw man azal. Bahkan keruan untuk memilih sama ada untuk mengambil manfaat daripada hasil ciptaannya ataupun tidak mahu berbuat demikian. Fakadzalika al-muallif bijami' anna kilayhima qad habasa nafsuhu ala hadzal amr. Begitu juga dengan pengarang sesuatu buku, sebab dia telah menumpukan sepenuh masa untuk menulis, wa bazala fi i'dadihi al-juhda wal waqta wal mal, dan dia juga telah mengorbankan usaha, masa dan hartanya untuk menghasilkan untuk menghasilkan tulisan dia tadi. Pendapat yang kuat wallazi yatarajjahu ladayya wal ilmu indallah, yang jelas kepada saya dah dan hakikat sebenarnya Allah Taala juga yang tahu. Wal qaul bi'atibar haqq ta'lif, iaitu pendapat mengatakan hak pengarang itu diambil kira li quwwati adillati ashabi, kerana mereka yang memegang pendapat ini adalah berpegang dengan dalil yang kuat. Wa amma ma dhahaba ilaihi ashabul qaul al-awwal, tapi nisbah kepada pendapat yang dikemukakan oleh golongan pertama yang mengatakan tak boleh ambil manfaat kerana itu menyekat penyebaran ilmu, min intibad dzalika yuaddi ila habs al-ilmi 'anil nas wa man'in tadawulihi, dan mengelakkan pengedarannya di kalangan orang ramai. Fa ghairu musallamin, itu satu hujah yang tak boleh diterima lah, bidalilil waqi', berdasarkan realiti yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita hari ini. Fa waqa'ul muallifin yadullu 'ala intishar muallafatihim. Hari ini kita tengok banyak tulisan-tulisan, karya-karya yang dihasilkan oleh penulis tersebar meluas di dalam masyarakat, tersebar secara meluas di dalam masyarakat kita. Jadi okey, kemudian seterusnya, wa ammal qaul bi anna al-ilma qurbatun. Ada pendapat yang mengatakan ilmu itu satu benda yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Taala, la yajuz akhdul ujrah alaih, dan tak boleh ambil upah atas benda yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Taala. Fa ghairu musallam, juga tak dapat diterimalah. Lianna al-mutaakhirin min al-fuqaha, kerana ulama-ulama yang datang kemudian aftau bi jawaz akhdul ujrati ala fi'li ta'ati, mereka pernah memfatwakan harus kita mengambil upah dalam melakukan amalan ketaatan, kal imamatu wal adhan wa ta'lim al-Quran, seperti menjadi imam, melaungkan azan dan juga mengajar Al-Quran. Wa amal qaul bi qiyas haqq ta'lif al haqq syufa'ah. Ada pendapat mengkiaskan hak karangan kepada hak syufa'ah, faqiyas ma'al farid. Faqiyasun ma'al farid itu adalah kias yang tidak kena pada tempatnya. Lianna haqq syufa'ah asbatahu syara' li daf'i ad-darar 'ala asy-syafi', kerana hak syufa'ah itu telah ditetapkan oleh syarak untuk membendung kemudaratan dan menimpa raka kongsi. Fala yajib i'tiyad 'alaiha anha, sebab itu dia tidak perlu dibayar ganti rugi. Amma haqqut ta'lif, tetapi bagi hak karangan, falaysa huwa li daf'i dararin, dia bukan tujuan untuk membendung sesuatu kemudaratan. Wa inma huwa muqabil juhdin fikri, tapi dia timbalan daripada usaha pemikiran wa badani dan tubuh badan, badalakul mu'allif, yang telah dikorbankan oleh pengarang. Fa yajib i'tiyad fihi, maka dia berhak mendapat gantian keuangan daripada usaha yang telah dilakukannya. Kemudian seterusnya kita pergi kepada apa yang dinamakan sebagai hakul al-wirasah, fi haqqi ta'lif, itu pewarisan dalam hak karangan. Inna ta'lif syai'un mutaqawwam lahu kayanuhul munfarid. Karangan itu sendiri mempunyai nilai yang tersendiri, punya struktur yang tersendiri, walaysa haqqan mahdhan, dan dia bukan hak semata-mata hak. Fa yaqtadi dhalika an tajri al-wirasah fi nafsi dhalika ta'lif. Maka oleh kerana itu dia ada hubungan dengan hak untuk pewarisan dalam karangan yang dihasilkan fi da'i qawanin syariah, dalam kerangka undang-undang syariah. Wa kadzalika min al-ma'lum anna al-'iwad alladhi istahaqqahu al-mu'allif min dhalika at-ta'lif, itu juga sebagaimana kita tahu gantian kewangan atau pembayaran kewangan yang berhak dinikmati oleh pengarang daripada hasil karyanya, wa tamallukihi fi hayat, dan memiliki dalam kehidupannya, memiliki hasil karya tadilah dalam kehidupannya. Tajri wirasah, juga boleh diwarisi oleh
kadzalika in baqiya, kalau ada lagi lah selepas dia meninggal. Thumma innal amwal allati tahsulu biyadihi natijan liittifaqi allati kana aqduha mu'allif fi hayat. Kemudian dia merupakan harta hasil. Selain daripada itu, dia juga merupakan harta-harta yang diperoleh oleh seseorang itu, ada diperoleh oleh pengarang itu hasil daripada perjanjian yang dibuat oleh pengarang itu sendiri pada masa hidupnya. Kemudian seterusnya kita pergi kepada hak ismi tijari, hak nama dagangan. Yara al-'urful an bi bai'i syuhrat at-tijara atau ismi tijari. Uruf umum sekarang, kita tengok mereka sudah menjual nama, kemasyhuran nama dagangan ataupun nama perdagangan, kemasyhuran, dia panggil menjual kemasyhuran dunia perniagaan ataupun nama dagangan, walam yaktasid al-bai' ala mumtalakat madiyah al-mahal, dan mereka tidak hanya berpada menjual premis perniagaan berbentuk fizikal itu sahaja. Pada sanad التاسع للثورة الفرنسية pada tahun ke-9 Revolusi Perancis, أصدرت محكمة استئناف باريس حكما بأن بيع مادية يشمل. Mahkamah Apel Paris, Perancis mengeluarkan keputusan bahawa menjual premis merangkumi al-milkiyah al-madiyah, iaitu menjual pemilikan berbentuk fizikal oleh mu'addat al-mahal yang melibatkan segala barangan yang terdapat dalam premis itu, wal milkiyah al-ma'nawiyah, dan juga pemilikan secara maknawi terhadap premis berkenaan. Wa yasyuhrah wa sibqatul jumhur, iaitu kemasyhuran nama premis itu dan kepercayaan yang diletakkan oleh masyarakat terhadap premis berkenaan. Pada tahun وفي عام 1872 pada tahun 1872 صدر التشريع يقضي بفرض ضريبة على البيع المحل. Satu undang-undang telah dikeluarkan yang memutuskan perlu dikenakan cukai ke atas penjualan premis. Wa yashmal mu'addat, bila disebut penjualan premis, dia juga merangkumi penjualan komponen-komponen fizikal yang terdapat dalam premis itu, wa sum'atul mahal, nama baik yang ada premis itu, wa jalatu ikbal zaid, dan juga penerimaan pelanggan, tahap penerimaan pelanggan terhadap premis berkenaan. Wa min thumma intaqalat tilka al-qawanin ila ad-dawal al-arabiyah, dan dari situlah akhirnya undang-undang ini telah berpindah ke negara barat. Kemudian seterusnya, ta'rif hak ism tijari, definisi hak nama dagangan. Makna ism tijari yutlaqu 'ala at-tasmiyah allati yastakhdimuha at-tajir ka'alamatin mumayyizatin li mashru'in tijari an nadha'irihi ya'rif al-muta'amiluna ma'ahu naw'an khasan min as-sila' wa husn al-mu'amalah wal khidmat. Makna nama dagangan dikaitkan dengan nama yang digunakan oleh peniaga sebagai satu simbol yang istimewa kepada program perniagaan yang dilancarkannya berbanding yang lain-lain, supaya orang-orang yang berinteraksi dengannya dapat mengetahui perniagaan-perniagaan khusus yang dilakukan, keelokan interaksi layanan pada pelanggannya, dan khidmat yang diberikan kepada pelanggan tersebut. Kemudian kanungan madhamin ism tijari, kanungan nama dagangan. Inna kalimat al-ism tijari 'inda al-itlaq yuradu biha thalathatu madhamin. Perkataan nama, kalimah nama dagangan bila disebut secara umum dia mengandungi 3 perkara. Pertama, asyiar at-tijari lisil'ah awil alamat at-tijariyah mark. Itu dipanggil simbol dagangan pada barangan ataupun tanda perniagaan ataupun mark. Wa hiya kullu isyaratin tusimu biha al-bada', satu isyarat yang meletakkan spesifikasi tertentu kepada barangan, wasilah wal muntaja', asas pengeluaran, atau ta'lamu biha tamyiz laha amma yumazilha min salah, ataupun dia menjadi garis pembeza yang membezakan antara barangan tersebut dengan barang-barang keluaran syarikat-syarikat lain, misal taj akhar, ataupun barang yang dihasilkan oleh peniaga-peniaga lain, atau muntaja ashabi sina'at akharin, ataupun hasil-hasil yang dikeluarkan oleh tuan punya kilang yang lain. Yang kedua, al-unwan tijari, itu dipanggil alamat perniagaan. Yurad bihi ismul mu'lan ala lafit al-mal, nama yang diisytiharkan di atas premis itu. Wayadipu unwan ila tamyiz mahal tijari an ghairi. Jadi dia punya tajuk dan nama dia tadi, alamat dia itu bertujuan membezakan premis perniagaan, sesuatu premis perniagaan dengan sesuatu premis perniagaan yang lain. Yang ketiga, al-wasfu alladhi yatamatta'u bihi al-mahall at-tijari wa yurad bihi al-wasfu alladhi yatamatta'u bihi al-mahall at-tijari min haythu makanuhu wa mawqi'uhu la min haythu juhdu at-tajir fi takwin syuhrat al-mahall, wa yutlaqu 'ala hadha al-wasf ismu al-khulub. Sifat yang dinikmati oleh premis perniagaan. Maksudnya sifat yang dinikmati oleh perniagaan dari segi tempat dia, lokasi dia berada. Bukan dari segi usaha yang dikorbankan oleh peniaga untuk membentuk nama masyhur kepada premis berkenaan. Sifat itu juga dikaitkan dengan dia panggil ismul khulub. Satu istilah disebut sebagai khulub, ismul khulub,
ataupun dipanggil hulu, maknanya hak untuk mengosongkan premis penjagaan. Kemudian seterusnya kita pergi kepada tajuk ni, hukum ismi tijar, hukum meletakkan nama, hukum status nama dagangan. Ittafaq nama perniagaan. Ittafaqal ulama al-mu'asirun ala i'tibar al-ismi tijari haqqan maliyan. Ulama-ulama masa kini mengambil kira nama dagangan sebagai satu hak harta ataupun hak keuangan. Wa zakimah maliyah, mempunyai nilai harta, wa dilalah tijarah muayyanah, dan dia meletakkan satu bentuk perniagaan tertentu. Yuhaqiqu rawat asy-syai' allazi yahmilu dzalika. Dia akan melariskan perniagaan orang-orang yang membawa nama itu. Wa huwa mamluk li sahibi. Dia adalah milik pada tuannya. Wal milk yufidu iktisar. Pemilikan itu boleh dikaitkan dengan pemilikan secara khusus atau tamakkum min al-intifa' wa tasarruf fihi bil bai' aw al-ijarah aw ghairi dzalik, ataupun kebolehan untuk mengambil manfaat dan berurusan dengannya menerusi jual beli, memberi sewa dan sebagainya. Yamna' ghid min al-i'tina' alaih. Di mana orang lain tidak boleh menceroboh illa bi izni sahibi, kecuali dengan izin tuannya. Al-'urfu alladhi yastanadu ila hadha al-haqq 'am. Huruf yang menjadi sandaran hak ini adalah bersifat umum. Wala yatasadamu ma'an nas syar'in khas atau qa'idatin kulliyah 'ammah fi syariah Islamiyah, dan dia sama sekali tidak bertentangan dengan nas syarak yang khusus atau kaedah umum yang terdapat di dalam syariat Islam. Waqad astara majma' fi Islam fi darajah al-khamisah al-mun'aqidah fi Kuwait fi 1 min Jumada al-Ula 1409 al-muwafiq 10 min December 1988 qararan fi hadha al-mawdu'. Akademi Fiqh Islam dalam pusingan kali kelima yang berlangsung di Kuwait pada 1 Jumadal Ula tahun 1409 bersamaan dengan 10 Disember 1988, dan mengeluarkan satu instruksi berkaitan dengan isu di bawah ini, iaitu al-ismu tijari wal anwan tijari wa alamat tijariyah, nama dagangan, alamat dagangan, tanda dagangan, wa haqqut ta'lif, dan juga hak karangan, wal ikhtira', hak cipta, wal ibtikar, ia huquq khassa, itu adalah hak-hak khusus dimiliki oleh tuan. Asbahala fil 'urfi qimatun maliyatun mu'tabarah. Dari segi urungnya dia mempunyai nilai keuangan dan dia ambil kira ditamun nasbah sebab manusia sentiasa berurusan dengannya. Hadhil huquq yu'taddu biha syar'an. Hak ini dikira dari segi syarak, fala yajuz i'tidadu 'alaiha, jadi sama sekali tidak boleh kita mencerobohnya. Yajuz tasarruf fi fil ismi tijari awil unyan, harus kita berurusan dengan nama dagangan, alamat dagangan ataupun tanda dalaman, wa naqlu ay minha bi'adu'an, kita boleh pindah kepada orang lain dengan bayaran tertentu, idzan tafal gharar, asalkan tidak mengandungi gharar, ketidakjelasan, wa tazlif, penipuan, dan tabliq wal ghish, bi'tibar nazalika asbah haqqan maliyan, atas dasar ia telah menjadi hak keuangan yang tidak boleh dinafikan. Sekat aku dulu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.